Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Khamis. Esok hari Jumaat akan berkumandang Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallima taslima. Waalaikumsalam Nadia Nasir. Bermaksud sedangkan Allah dan malaikat berselawat, wahai orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW dan beri salam taslim kepadanya. Okey, saya nak bagi soalan. Allah sentiasa berselawat. Maksudnya innallah. Banyak yang tak tahu apa maksud innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallima taslima. Maksudnya adalah sedangkan Allah dan malaikat berselawat, wahai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan memberi salam taslim. So, soalan dia, siapa dapat jawab dapat hadiah berupa sabun bidara on berharga 55. Siapa dapat jawab ni, saya akan bagi hadiah. Apa maksudnya Allah berselawat? Apa maksudnya Allah berselawat? Kalau siapa dapat jawab apa maksud Allah berselawat tu, saya bagi hadiah. Hadiah berbentuk sabun bidara orang mukmin 500 ml berharga RM500. 500 ringgit pula, RM55. Maaf. Dan sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana kami nak baca selawat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekarang ni banyak selawat yang baru, banyak selawat-selawat yang bukan disampaikan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi selawat yang Nabi ajar kepada sahabat ada dua saja. Satu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Satu lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu saja yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada sahabat. Banyak, tapi sekarang ni banyak selawat tarjiyah lah, selawat syifa now. Tapi ayuh semua kita balik semula kepada apa yang Nabi ajar kepada sahabat. Dua je jenis selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Satu lagi selawat Ibrahimiyah yang kita baca pada tahiyat akhir tiap kali lepas solat. Jadi soalan saya, Allah berselawat, malaikat berselawat, manusia dan jin berselawat. Apa dia selawat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa kalau ada jawab dapat hadiah. Hadiah berupa sabun bidara on yang berharga RM55. Ada yang dapat jawab? Komen sikit.
Okey, ulang sekali lagi ya. Hari ini hari Khamis, setiap hari Jumaat masa khutbah, dia ada dua yang wajib khutbah atau mengkatib baca. Yang pertamanya adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang pertama. Tinggal ni maka khutbah Jumaat sembahyang Jumaat masjid itu batal. Satu lagi ittaqullah. Dua ni wajib katib baca Yang pertama jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua adalah ittaqullah. Dua ni yang wajib kita katib sampaikan. Okey, soalan dia innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya sedangkan Allah dan malaikat berselawat, Allah dan malaikat berselawat. Wahai orang beriman, berselawatlah kata terhadap Nabi dan beri salam taslim. Itu maksud ucapan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu maksudnya. Soalannya, apakah bezanya selawat di sisi Allah dan selawat di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia dapat jawab ke? Wawa, apakah bezanya antara selawat di sisi Allah dengan selawat di sisi makhluk? Makhluk tu malaikat berselawat, kita berselawat, jin berselawat. Tapi apa bezanya antara Allah berselawat dengan makhluk berselawat? Sunat. Maksud tu memang kita berselawat ni sunat hukum dia kan. Tetapi yang soalan saya, apa bezanya Allah berselawat, makhluk berselawat, Nabi, malaikat berselawat, kita berselawat, jin berselawat. Tetapi apa bezanya Allah berselawat dengan kita berselawat? Kita biasa dengar kan, bila berselawat, kita berselawat kan. Bila kita berselawat, maka Allah akan sampaikan selawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah akan berselawat pada kita 10 kali selawat. Biasa dengar kan? Tapi kan apakah beza antara Allah berselawat dengan kita berselawat? Dia beza tu. Di sisi Allah berselawat, di sisi kita berselawat. Ada dapat jawab? Siapa dapat jawab apa dia selawat di sisi Allah? Hadiahnya adalah bidara sabun gel mandian 500 ml orang mukmin dengan bidara dan oud. Harga ni bernilai RM55, akan dapat percuma. Beza dia Allah selawat 10 kali, kita berselawat kisah berapa kali. Ini betul lah ni. Tetapi apa beza antara kita berselawat dengan Allah berselawat? Okey, bezanya adalah bila katakan selawat, yang bila kita dalam tahiyat kan, kita biasa baca at-tahiyatul mubarakah. At-tahiyatul mubarakah maknanya kita tahiyat ni maknanya solat kita adalah kita meraihkan Allah. At-tahiyatul mubarakah maknanya kita meraihkan Allah tu membawa berkat. As-salatu tayyibatu lillah. As-salat as-salawatu tayyibatu. Kita biasa baca kan tahiyat
At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Selawat tu adalah milik Allah. Selawat tu adalah milik Allah. Jadi bila kita berselawat, katakan ini selawat. Selawat tu milik Allah. Selawat ni milik Allah. Jadi kata kita mohon, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, kau berilah selawat ini kepada Nabi Muhammad. Maka Allah memberi selawat tu kepada kita 10. 10 selawat kepada kita. Selawat di sisi Allah adalah memberi rahmat, memberi rahmat kepada kita. Jadi selawat yang maksudnya dalam di sisi Allah adalah rahmat. Okey. Bila kita minta, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, kau berilah selawat ini, selawatlah, kau berilah selawat kepada Nabi Muhammad. Ganjarannya Allah akan memberi selawat tu kepada kita 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 selawat Allah akan beri kepada kita. Tapi apakah selawat di sisi rahmat yang Allah beri kepada kita? Rahmat ataupun selawat yang Allah bagi kepada kita 10 tu adalah apa yang kita nak, apa yang kita nak dalam kehidupan kita sehingga ke dalam syurga. Maknanya selawat, apa beza solat dengan selawat? Solat adalah satu doa. Selawat ada multiple, banyak doa. Doa-doa yang kita tak tahu lagi. Apa terjadi pada esok, kita tak tahu. Hari ini kita tahu, kita nak ni, kita nak makan ni, kita nak perhubungan antara kita dengan kawan kita baik, perhubungan antara kita dengan ayah kita baik, perhubungan antara kita dengan mak kita baik. Apa yang kita nak hari ni. Tetapi apa yang kita nak esok, Nadia slow. Nadia ni slow nak tangkap dan kurang faham. Okey. Apa yang Nadia nanti bila saya terangkan habis, nanti tanya balik macam ni. Apa yang kita nak hari ni adalah apa yang realiti hari ni. Tetapi apa yang kita nak esok, apa kita nak lusa, apa yang kita nak 10 tahun lagi, apa yang kita nak 20 tahun lagi, apa yang kita nak sebelum kita meninggal. Katakan umur kita meninggal umur 70. Semua ni doa-doa ni terletak di dalam selawat. Itu kata yang selawat ni adalah multiple doa. Solat adalah singular. Solat single. Plural adalah selawat. Maknanya banyak doa. Jadi Allah akan menyampai ataupun menunaikan hajat kita daripada hari ini sampailah kita masuk syurga. Itu nama selawat. Jadi selawat mana rahmat yang Allah bagi kepada kita. Allah jaga kita. Lagi banyak kita selawat, lagi banyak Allah jaga kita. Di dalam syurga Allah bantu kita. Di dalam di padang mahsyar Allah bantu. Tapi Allah tidak bantu darat. Allah bantu melalui Nabi Muhammad SAW yang memberi syafaat di padang mahsyar esok. Sehingga kita masuk ke syurga. Maknanya selawat ni ganjaran dia sangat hebat. Daripada sekarang sampai kita masuk syurga, itulah ganjarannya. Tetapi syafaat tu siapa yang sampaikan? Dalam kubur lain orang yang sampaikan. Di dalam padang mahsyar lain disampaikan. Namanya Nabi Muhammad, melalui Nabi Muhammad. Allah. Tetapi basicnya Allah yang membantu kita. Allah yang membantu kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat. Di pada mahsyar nanti di Telaga Kausar, sekali kita minum akan puas selama-lamanya. Itu adalah daripada selawat yang kita baca semasa kita hidup. Jadi perbanyakkan kita berselawat setiap hari.
Satu selawat atau sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Kab apa tak ingat dah. Jadi dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyakkah dia nak berselawat satu hari? Nabi kata, masyita, berapa banyak pun boleh. So Nabi Muhammad sahabat bertanya, kalau saya peruntukkan 1/4 daripada seluruh amalan kita seharian dengan berselawat, bagaimana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, masyita, banyakkan baca, tapi lagi banyak lagi baca, terpulang. Jadi sahabat bertanya pula, kalau 1/2 daripada seluruh amalan bacaan Quran apa ni semua diperuntukkan untuk selawat, Nabi Muhammad SAW menjawab, masyita, terpulang, tapi lagi banyak lagi bagus. Lepas itu sahabat bertanya, kalau saya peruntukkan 2/3 daripada semua amalan saya seharian, saya peruntukkan untuk selawat, Nabi Muhammad SAW menjawab juga, masyita, terpulang, tapi lagi banyak lagi bagus. Sahabat bertanya, kalau saya peruntukkan semua amalan saya, semua apa yang saya buat seharian, saya baca selawat saja, Nabi Muhammad menjawab, itu yang terbaik. Maka Allah akan kabulkan semua hajat kita. Semua hajat kita dikabulkan, semua dosa-dosa kita diampunkan hanya dengan berselawat. Jadi sahabat sendiri bertanya, kalau diperuntukkan semua, maknanya ditinggalkan lain-lain amalan yang juga Nabi ajar. Misal kata dia mengajar istighfar, dia mengajar la haula wala quwwata, dia mengajar banyakkan la ilaha illallah banyak, tetapi dia ganti semua dengan selawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, itu yang terbaik di sisi Allah, itu yang terbaik, sebab Allah akan ganjarkan kita dengan menunaikan semua hajat kita. Nak tak hajat-hajat kita sampai, kita nak beli kereta baru, kita nak cari dapatkan bakal suami yang apa ni boleh membimbing, kita nakkan anak 5 orang, kita nak itu, nak ini, nak ni. Semua hajat yang kita ada tu Allah tunaikan, insya-Allah, dengan perbanyakkan selawat. Tapi tu pulang, kalau kita nak peruntukkan satu hari 1000 selawat ke, nak 2000 selawat ke, nak 3000 selawat ke, nak 10,000 selawat, terpulang. Nabi kata, masyita, terpulang. Tetapi kalau lagi banyak, lagi bagus. Orang tutur kata, tepuk dada, tanya selera, apa yang kita nak dalam kehidupan kita. Dan ingat ya, sahabat juga bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, macam mana selawat? Nabi baca ada 2 hadis. Yang pertama Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama. Ada sahabat bertanya lagi, macam mana kita nak baca selawat? Baginda menjawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu saja 2 versi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar. 2 je. Tapi dewasa ni banyak selawat-selawat yang diajar oleh ulama-ulama. Maaf saya minum ya. Banyak selawat-selawat yang sahabat yang ulama-ulama ajar. Ada selawat tarjiyah, ada selawat syifa, ada macam-macam selawat. Tapi yang mana lebih bagus? Terpulang. Pada saya pegang apa yang Nabi ajar. 2 je yang Nabi ajar. Yang pertama adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu saja dua jenis selawat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua saja yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa beza antara Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad dengan selawat Jibril? Jibril, surah Jibril adalah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita biasa baca dalam sembahyang adalah Allahumma salli ala Muhammad. Kita minta Allah sampaikan selawat tu kepada Nabi Muhammad. Itu doa namanya. Tetapi kalau versi Jibril sallallahu ala Muhammad, itu past tense. Past tense Nabi Muhammad yang telah mendapat selawat. Itu nama sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau diterjemahkan selawat Nabi yang telah mendapat selawat, keluarga-keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang telah mendapat selawat. Itu bezanya. Tetapi yang kita baca tadi doa. Sebab itu apa saja yang bermula dengan Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, Allahumma salli ala, ya Allah kau sampaikan, kau berilah selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga serta sahabatnya. Itu doa. Tetapi versi Jibril adalah past tense, maknanya sallallahu ala, ataupun kita biasa baca kita bila kita dengar ya Nabi Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat selawat daripada Allah SWT. Maknanya past tense. Jadi dua versi, dua pun boleh. Kita nak selawat solat tu, selawat tahiyat, ataupun kita nak solat selawat Jibril. Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau tertinggal solat seminggu lebih tak doa ke orang. Kalau kita tak solat, ya, siapa nama Nadia dan Nasir. Kalau kita tak selawat, tak ada solat, ingat ya, kita kena qada. Sebab ingat ya, satu waktu kita tinggal solat, kita akan dihukum masuk penjara neraka selama 1000 tahun akhirat. Ya, 1000 tahun akhirat. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau satu kali semai tak tertinggal solat, bermakna 365,000 tahun masuk neraka. Jadi cepat-cepat, bila kita tertinggal solat seminggu, cepat-cepat minta ampun. Minta ampun pada Allah. Astagfirullah. Semayang, qada yang seminggu tu. Selagi kita upaya kita qada seminggu tu, jangan tinggal solat walaupun satu waktu. Sebab solat tu untuk kita. Solat adalah untuk kita. Satu waktu kita tertinggal solat, kita dipenjarakan di dalam neraka selama 360,000 tahun dalam penjara neraka. Jadi semayang ni untuk menyelamat kita. Semayang adalah menyelamat kita daripada api neraka. Itu je. Nak masuk neraka? Silakan. Tak nak masuk neraka? Semayang. Dua je pilihan kita dalam dunia. Solat atau tak solat. Kalau tak solat, kita masuk neraka. Solat, baru kita nak tanggungjawab kita. Tapi masuk syurga tak layak lagi. Untuk tunaikan solat adalah untuk menyelamatkan diri kita daripada neraka. Okey. Untuk masuk syurga pula, banyak kita minta. Untuk masuk neraka, solat kita tak cukup untuk kita masuk syurga.
Masuk syurga adalah redha Allah. So untuk redha Allah macam mana dapat? Selawat lah banyak-banyak. 1000 kali satu hari, 2000 satu hari, 3000 satu hari. Perbanyakkan selawat satu hari. InsyaAllah kalau kita banyak selawat, Allah bantu kita. Tak nak takut juga, tak nak takut juga aura. Apa maksudnya tak nak takut? Lain macam soalan ni. Okey. Jadi dapat beza antara apa itu selawat, apa itu solat. Solat adalah doa kita di waktu ni. Waktu sekarang ni apa doa kita kepada Allah SWT. Jadi waktu ni sebab dalam ayat kursi yang biasa kita baca kan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui masa depan kita dan masa belakang kita. Allah tahu semua tu. Ya. Allah tahu. Tetapi kita sendiri, kita tahu tak masa depan kita? Kita tak tahu. Kita tak tahu apa jadi esok. Kita tak tahu apa jadi lusa. Kita tak tahu apa jadi tulat. Tak tahu. Tahun depan apa jadi? Kita tak tahu. Lagi 10 tahun apa terjadi? Kita tak tahu. Jadi bila kita masuk versi yang kita tengok dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang sentiasa hidup dan berdiri mentadbir. Kita ni sentiasa ditakbir oleh Allah SWT yang sentiasa. Kita makan, masuk makanan tu Allah yang takbir badan kita. Semua Allah takbir. La ta'khuzuhu sinatun wala naum, ta'id. Yang sentiasa tidak mengantuk dan tidak tidur. Man zallazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah memiliki apa saja di langit, apa saja di dunia. Itu kita ni semuanya milik Allah. Bintang tu milik Allah. Pokok milik Allah, kita milik Allah, mak ayah kita milik Allah, kawan kita milik Allah, semua milik Allah. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Allah memiliki penyembuhan, syifa, semuanya Allah miliki dan Allah memberi kepada orang yang dikehendaki. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Mengetahui depan dan belakang. Itu dia. Allah mengetahui masa depan kita, Allah mengetahui masa belakang kita. Jadi bila kita perbanyakkan selawat, bila kita banyakkan selawat, kita minta Allah supaya jaga kita sebenarnya untuk masa depan kita, masa kita dalam kubur, masa lagi 10 tahun lagi, masa lagi 20 tahun lagi, masa kita nak meninggal, Allah permudahkan. Masa dah meninggal masuk dalam kubur, Allah permudahkan bila masuk dia ke padang bila akhirat esok, Allah selamatkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat atau memberi syafaat kepada kita, dan Allah selamatkan kita kehausan, kelaparan dengan air telaga Kausar. Jadi kita minum tu, dan sentiasa bila kita banyak selawat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa bersama kita, jaga kita, sehingga kita nak melalui titian sirat tu, Nabi sendiri tarik kita masuk ke dalam syurga insya-Allah. Tetapi dua benda yang kita kena buat, solat jangan tinggal. Solat untuk kita dan selawat perbanyakkan. Dua ni, dan berbaik hati kepada sesama insan. Sentiasa memaafkan orang. Simple, nak masuk syurga sebenarnya simple. Tetapi kita menjadikan dia susah. Apa dia? Yang pertama adalah solat jangan tinggal, ya. Sentiasa berselawat, mulut basahkan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berbaik-baik dengan sama insan. Jangan ada kita berburuk sangka. Jangan kita bergaduh sesama insan. Kalau kita bergaduh,
Maafkan, sentiasa maafkan antara insan. Kita bergaduh dengan adik-adik kita bergaduh dengan mak ayah kita, bergaduh dengan kawan-kawan kita, sentiasa maaf. Nak tidur malam, ampunkan ya Allah. Ya Allah, aku bergaduh dengan orang ini, ya Allah, aku maafkan dia dan aku mohon kau ampunkan dosa dia. Hari-hari nak sebelum tidur buat macam tu, insya-Allah. Seorang sahabat Nabi, bila beramai berkumpul ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepada nabi-nabi, kepada sahabat-sahabat yang akan masuk melalui pintu tu, ahli syurga. Okey. Jadi ada seorang sahabat masuk, saya dah lupa nama seorang sahabat ni masuk dalam masjid. Jadi sahabat tengok, okey, aku nak check dia ni, apa amalan sehingga dia, Nabi Muhammad confirmkan dia ahli syurga. So seorang sahabat ni ikutlah dia ke rumah. Masa itu di Madinah. Bila pergi rumah orang tu ketuk, dia kata, saya baru sampai, saya musafir, saya baru sampai, boleh saya bermalam. Orang Arab ni, terutamanya orang Madinah, dia ni lembut, baik. Jadi kalau orang yang musafir, dia akan bagi tidur kat rumah. Jadi tidur kat rumah. Jadi sahabat ni ibarat macam dia tidur serigala. Tidur, mata tidur, sebelah lagi dia jenguk sahabat ni. Apa yang sahabat buat sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandaikan dia ni confirm ahli syurga. Jadi dia tengok tak ada apa-apa dia malam terus tidur. Lepas tu pagi-pagi bangun, dah azan baru bangun, tak ada sembahyang tahajud. Lepas tu sama-sama pergi sembahyang. Lepas tu balik baru dia bercerita, saya nak tanya, apa amalan kamu sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, dah bersabda, kamu ni ahli syurga. Tapi saya tengok kamu tak bangun malam sembahyang tahajud, kamu tak buat, tak ada mengaji Quran, kamu tak buat semua tu. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun confirm yang kamu ni ahli syurga. Jadi sahabat tu berkata, di Madinah ni, sahabat tu berkata, saya tak ada apa-apa buat amalan. Malam memang macam tu lah. Dia tidur, bangun, dah azan, saya pergi masjid sembahyang, itu je tiap hari. Tak ada apa-apa. Sembahyang tahajud pun selalu tertinggal sebab saya ni lihat sikit, susah nak bangun. Saya terus sembahyang subuh masjid. Jadi apabila terjadi macam itu, dia tanya, apa amalan kamu sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam confirm yang kamu ahli syurga. Bila Nabi Muhammad kata confirm ahli syurga, maknanya bukan ahli neraka, tak ada sentuh dari seorang ahli neraka. Tapi dia tak ada sembahyang, dia tak ada mengaji Quran, dia tak ada sembahyang tahajud, tapi dia ahli syurga. Apa rahsia dia? Dia kata, saya tak ada apa-apa amalan. Yang teringat saya, setiap malam saya akan pastikan saya memaafkan semua orang yang saya bergaduh ataupun saya ada bertekak ke apa ni. Setiap malam saya maafkan dia, saya dan mohon Allah SWT ampunkan dosa dia. Yang pertama, dan Allah memberi hidayah kepada dia. Itu setiap malam saya without miss amalkan. Maknanya Nabi Muhammad SAW confirmkan dia ahli syurga. Sahabat confirmkan apa amalan dia. Amalan dia sembahyang jangan tinggal. Yang kedua, berbaik-baik sama insan. Dan sebelum tidur malam, fikir siapa yang kita ada bergaduh sepanjang hari atau semua hidup kita, siapa yang kita bergaduh. Si Fulan, satu A, B, C, kita dah bergaduh dengan dia. Dan maafkan dia, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku maafkan apa saja dosa sekian, Ahmad, Muhammad, Dolah, apa saja dia punya salah pada aku, dan aku mohon kau ampunkan semua dosa-dosa dia dan kau berilah hidayah kepada dia. Itu saja doa dia. Kau ampunkan dosa,
maafkan dosa, kesalahan dia, mohon ampunkan dosa dia dan berikan hidayah pada dia. Itu saja harian sebelum tidur. Dan itulah amalan dia sehingga dia dapat masuk syurga Allah SWT. Syurga Allah nak masuk bukannya senang, kena usaha. Bukan senang, ya Allah, kita selalu kita berdoa kepada Allah SWT dengan banyak selawat supaya kita tidak merasa disentuh api neraka walaupun satu saat. Satu saat, bayangkan api neraka ni satu saat kita push terbakar. Satu saat. Belum lagi sehari, belum lagi 2 hari, belum lagi 3 hari. Bayangkan ahli neraka apabila pulang balik ke bumi, dia masuk ke tempat yang paling panas. Kalau tempat panas ni kita andaikan gunung berapi, gunung berapi. Dia nyenyak tidur selama 60 tahun. Bayangkan punya sejuk api, gunung berapi sehingga nyenyak tidur 60 tahun. Ya. Jadi macam mana panasnya api neraka ni di neraka. Wallahu alam, ya Allah. Senantiasa kita berdoa supaya kita dibebaskan daripada api neraka. Walaupun sesaat, jangan. Mintakan syurga Allah, minta redha Allah sentiasa. Jadi dua je, tiga tadi yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, solat jangan tinggal. Kalau ada tinggal, qada. Ada tinggal, qada. Yang baru jangan tinggal. Yang kedua adalah perbanyakkan selawat. Sebanyak yang boleh. Nak 1,000, nak 2,000, nak 3,000. Kalau rasa sanggup 100 lah. Terpulang. Kalau rasa sanggup 10 lah. Kau dapat 1,000. Kau dapat 10,000. Tetapi bayangkanlah ruginya masa hidup kalau kita dah tahu rahsia selawat ni, tapi kita tak nak berselawat. Sangat rugi. Sangat rugi. Simple je. Kalau nak paling susah, Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. 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 Itu je, mudah. Kemudian yang ketiganya, berbaik sangka. Maknanya kita maafkan semua apa kesalahan kita pada orang dan orang. Kalau misal kata, kalau kita ada buat salah orang, kita sedekahkan Fatihah. Katakan kita ada buat salah pada Ahmad, ya Allah, aku hadiahkan Fatihah kepada Ahmad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak cukup. Ya Allah, aku hadiahkan semua pahalaku kepada Ahmad. Tapi ingat, kalau kita hadiahkan Ahmad pahala kita, Allah doublekan pahala kita. Tak pernah rugi kita kalau kita hadiahkan pahala kita pada orang lain. Ya. Jadi kalau kita rasa ada salah orang, hadiahkan pahala, ampunkan dia, minta Allah ampunkan dia. Jadi 3 je, paling senang. 1, solat jangan tinggal. 2, selawat banyakkan. 3, maafkan. Bersihkan hati kita daripada orang-orang semua. Dan kepada siapa yang ada mak, telefon mak, maafkan dia dosa saya tiap malam. Kemudian ada suami, cium tangan dia, mak, cium pipi dia, cium pipi bang, minta maaf ya bang. Maaf suami itu confirm isteri pilih syurga mana yang kita nak. Jadi terima kasih Farah Hayati. Yang pertama tadi, solat fardu jangan tinggalkan. 2, perbanyakkan selawat. 3, sentiasa maafkan orang lain sebelum tidur. Dan insya-Allah kita berjumpa di syurga, insya-Allah. Syurga, untuk dapat syurga bukan senang. Kita kena usaha sedaya upaya kita untuk dapatkan syurga. Ya. Dari selawat terpulang. Selawat apa nak dipilih? Kalau saya pilih 2 je, selawat yang Nabi ajar. Dua ni adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Satu lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 2 ni je saya pilih kalau saya lah. Kalau nak tuan-tuan dan perempuan, kalau misalnya kata adik-adik semua, kalau pilih nak selawat tarjiyah ke, selawat syifa ke, terpulang. Tapi kita kena faham apa yang kita baca. Jangan kita main baca saja. Macam selawat, apa tadi saya tengah selawat? Selawat adalah kita mohon pada Allah
memberi selawat tu kepada Nabi. Selawat ni adalah milik Allah. Saya ulang balik pada tahiyatnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Salawatut tayyibah maknanya selawat itu milik Allah. InsyaAllah. Ya. Jadi pegang betul-betul benda ni. Pegang betul-betul tiga ni. Yang pertama adalah solat jangan tinggal. Kalau tinggal, fikir, tulis. Qada selawat tu. Yang kedua adalah siapa tu? Siapa tu? Nadia. Tak apa, asal tak boleh keluar gambar? Gambar tak keluar? Gambar dia gambar dia, video tak apa, kamera tak on ke? Dah, saya tak pakai tudung. Pergi cepat pakai tudung. Cakap dengan gambar mana seronok. Pergi cepat pakai tudung. Jadi simple sangat. Tapi usaha. Sebab untuk mendapat neraka percuma. Percuma semua. Kan? Dan di dalam dunia kita kena bayar. Yang masuk neraka semua kena bayar. Minum arak kena bayar mahal. Nak apa saja kena bayar untuk neraka ni. Tetapi yang untuk masuk syurga semua free. Tetapi kita kena usaha. Contohnya selawat. Banyakkan selawat. Selawat. Di situlah pertolongan Allah kepada kita. InsyaAllah untuk kita mendapatkan redha Allah. Redha Allah tu penting. Nak masuk syurga dengan amalan kita susah nak dapat. Bukan kata tak boleh, susah. Tetapi kalau untuk masuk syurga atas redha Allah. Kita nak redha Allah. Redha Allah tu apa? Sesama insan. Selawat tu untuk kita, solat, semayang tu untuk kita sendiri. Solat adalah untuk kita. Tetapi selawat itu untuk Nabi. Tetapi sesama insan kita sentiasa memaafkan. Bila kita memaafkan, sentiasa kita berbaik sangka, insyaAllah kita ada. Dekat mana ni Nadia? Dekat rumah. Oh, rumah kat mana? Palih. Jauhnya. Ini kira penyokong kuat apa Ikram Dizli ke? Sahabat dia. Belajar je. Okey, dah faham tadi apa Nadia? Faham tadi kan? Apa maksud maksud kita nak usaha supaya kita diselamatkan daripada api neraka. Apa tiga pengajaran apa buat muka macam tu Nadia? Segan tapi. Apa nak segan? Tak ramai pun orang tengok, 9 orang je. Jadi satu yang pertamanya solat fardu tu jangan tinggalkan. Okey. Nadia ada tinggal solat tak? Ada juga seminggu lebih lah. Tulis. Itu solat tu solat cuti ke solat sengaja tinggal? Sengaja. Tak sengaja kadang-kadang. Kena cepat-cepat tulis berapa waktu. Sebab ingat Nadia masih muda tau. Jangan tinggalkan. Seminggu ada 7 hari. 7 kali 5 ada 35 hari. Simple. 35 hari. Seminggu je kita nak. Maknanya sembahyang subuh, jangan sembahyang sunat subuh. Sebelum sembahyang sunat subuh, sembahyang qada subuh. Lepas tu sembahyang subuh. Waktu zuhur pula, sebelum sembahyang zuhur tu sembahyang qada zuhur. Lepas tu sembahyang zuhur. Jadi kita boleh lapikkan dua sebab qada ni kita boleh buat waktu haram. Maknanya subuh, sembahyang subuh, qada sebelum dia, qada selepas. Faham Okay. Zuhur qada sebelum,
qada selepas. Asar, qada sebelum, qada selepas. Jadi, berat sikit lah. Tapi kalau berat, ambil satu cukup. Qada. Qada. Seminggu kita dah habis qada dah. Jadi, jangan tinggalkan begitu saja solat yang tertinggal. Ingat sentiasa qada. Yang tu yang pertama. Yang kedua adalah perbanyakkan selawat. Sebab selawat ni untuk kita. Rugi tak buat. Itu hadiah daripada Allah. Jadi macam Nadia tak tahu apa, esok tahu tak apa terjadi pada Nadia? Tak tahu. Dah kahwin ke Nadia? Belum lagi. Sekarang Nadia berapa umur? 38. 38. Banyak selawat minta pada Allah ditemukan jodoh dengan seorang yang boleh membimbing ke syurga. Doa itu je. InsyaAllah Allah akan bagi. Tengok kita punya apa ni, Allah tak tahu tahun depan dah kahwin. InsyaAllah. Ini hadiah daripada Allah. Hadiah ni daripada dunia lagi Allah dah bagi. Atas apa yang kita nak. Kita nak kahwin. Kan? Jadi kita nak kahwin, Allah sama ada nak cepat, nak lambat je. Allah akan bagi kepada kita, insyaAllah. Jadi banyakkan satu hari target 1,000. Lepas tu esok tambah lagi 1,000 jadi 2,000. Tambah lagi 1,000. Sehingga kita dapat 5,000 satu waktu baca 1,000 kali selawat. Kalau mampu. Kalau tak mampu 100 jadi. Banyak selawat. Niat, ya Allah, apa ni kita nak kahwin, diberi hadiah dengan suami yang boleh membimbing ke syurga. Itu je. Suami yang boleh bimbing ke syurga. Minta tu je selawat. InsyaAllah Allah akan bagi. Esok kalau bisa kata sampai jodoh, panggil saya datang majlis. InsyaAllah dapat. InsyaAllah. Itu sebab lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ingat yang saya terang tadi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah memiliki semua di langit, Allah memiliki semua di bumi. Jadi semua lelaki dalam Malaysia ni semua milik Allah. So Allah minta tu, ya Allah, semua lelaki ini milikmu, kau berilah aku suami yang boleh membimbing. Allah akan hantar satu, insyaAllah. Yakin dengan Allah. Jadi banyakkan selawat. Okey. Tak pernah minta kan? Tak pernah. Tak pernah minta, tak dapat lah. Cuba minta. Itu saya bagi, saya bagi dia punya clue tu. Untuk mendapat sesuatu, kita kena spesifik apa yang kita nak. Kita nak suami yang handsome. Mestilah nak handsome kan? Betul. Yang kedua, suami berilmu. Takkan suami yang tak ada berilmu kita nak kahwin. Yang ketiga, suami yang alim, yang boleh membimbing ke syurga. 3, minta kepada Allah. Itu selawat 1,000 kali. Setiap kali sebelum selawat tu, minta apa yang kita nak. Spesifik. Yang pertamanya tadi, nak suami yang handsome. Kan? Yang kedua, nak suami yang mempunyai ilmu ataupun alim. Yang ketiga, suami yang boleh membimbing ke syurga. Minta 3, itu selawat 1,000 kali. Waktu Zuhur nanti, minta lagi benda yang sama. Lepas tu, selawat 1,000 kali. Hari-hari minta. Percayalah, Allah akan tunaikan hajat. Yang paling susah pun Allah boleh masuk syurga semua Allah dengan selawat. Apatah lagi nak menemukan jodoh. Jodoh paling simple. Katakan gaji sekian-sekian. Kita nak naikkan gaji. Selawat. Tapi mesti spesifik. Mesti kita berdoa sebelum kita selawat tu. Ya Allah, aku nak sekian. Ya Allah, saya nak ni. Kau kabulkan hajatku. Baru selawat 1,000 kali. Faham Sebab yang future akan datang selawat. Kita tak tahu yang future. Tetapi apa yang kita nak sekarang,
Sekarang apa yang kita nak? Istighfar. Istighfar adalah untuk dikabulkan sebab hajat kita. Hajat kita sekarang. Tapi hajat kita esok, lusa, tulan, itu selawat. Faham Nadia? Nanti banyakkan selawat tau. Solat yang seminggu tu qada. Dah minum dah? Baru sudah makan. Oh, saya baru minum. Makan belum lagi. Makan apa? Makan nasi kandak. Nasi apa? Nasi kandak. Itu favourite saya. Kandang apa tu? Kambing? Ayam. Dekat restoran ke? Dah dekat tepi jalannya dia jual. Dia mamak ke? Dah orang Melayu. Orang Melayu. Sedap. Okey. Dekat apa? Perlis kat mana? Dekat jalan pergi Batu Pahat. Oh, saya biasa pergi Kanga biasa pergi. Lepas tu apa nama tempat pergi dekat apa ni? Boleh tak lupa dah apa nama tempat dia. Dekat apa? Orang arwah Pak Yus dekat kubur arwah Pak Yus tu. Oh. Kat situ lah. Oh, Pak Yus Perlis ke? Perlis juga. Dia kumi kat Perlis ke dulu? Dia tanam sini. Oh, tanam sana? Ha. Ni orang kata penuh apa masjid masa semayang tu. Ada pi tak masa tu? Pi masa orang tak ramai. Apa dia? Masa orang tak ramai. Tak ramai. Masa solat jenazah pergi tak? Tak pun. Oh, masa tu penuh sesak masjid. Sesak lah. Sesak kan? Baguslah dia. Dia banyak buat satu senyap-senyap je. Jok, kita apa yang kita buat macam tu. Sentiasa maafkan orang. Apa yang kita rasa sakit hati dengan orang, maafkan dia. Maafkan. Sehingga satu masa nanti insya-Allah kita bebas daripada dendam kepada sesama manusia. Neh? Kali pertama live ke Nadia? Baru join. Baru join. Sejak segan lah. Apa nak segan, kau nampak kita pun. Orang tengok je. Orang tengok kita tak nampak orang. Tak ada. Kecuali kita nampak audien ramai, okey lah. Ini kita. Kalau kita borak ada orang, saya nampak Nadia nampak saya. Orang lain tengok aja. Kecuali ada yang apa ni. Terima kasih Farah Hayati. Masih ada lagi Farah Hayati? First time video dengan Okey Farah ni Farah ada komen ya, Farah Hayati. Kalau tak sebut spesifik tak apa ke time doa Ustaz sebab segan ke Allah. Tak payah segan. Allah tak payah segan. Allah sangat sayang kita. Apa yang kita nak minta. Semua yang macam kita dengan mak kita. Apa yang kita nak kita minta pada mak kita. Jangan segan dengan Allah. Rugi. Sebab di akhirat esok dah tak boleh minta lagi dah. Itu berdasarkan kepada apa yang kita doa di waktu di dunia. Jadi kalau kita segan, waktu di dunia ni waktu yang Allah memberi apa saja yang kita nak. Kita nak masuk surga, kita nak ni. Beritahu Allah. Ya Allah, saya nak ni. Minta pada Allah. Farah, faham Farah Hayati. Kena spesifik. Sebab kita hidup ni penuh dengan apa yang kita nak. Kalau kita tak ucapkan, Allah tahu apa yang kita nak. Tapi kalau kita tak minta, Allah tahu. Katakan kita nak kahwin, Allah tahu. Tapi kita mesti zahirkan dalam doa kita. Mesti kita minta. Kalau kita tak minta, Allah tak bagi. Dia berdasarkan apa yang kita minta. So spesifik apa ni Nadia? Spesifik. Nak jodoh. Jodoh macam mana yang handsome?
Mestilah nak handsome kan. Macam Shah Rukh Khan ke, macam Salman Khan ke. Lepas tu lembut kepada isteri. Dia boleh membimbing isteri, boleh boleh membawa ke syurga. Jadi benda tu, spesifikkan doa tu. Rugi kalau kita tak ada spesifik doa. Sebab doa am. Biasa orang minta doa supaya elok di dunia, elok akhirat. Itu am sangat. Kita jangan jadi zon am. Kita nak zon detail. Yang pertama, yang akhir sekali, kita nak masuk syurga. Kita nak redha Allah. Kita nak sangat redha Allah. Kita nak sangat masuk syurga. Kita nak sangat ni, nak sangat ni, nak sangat ni. Minta banyak, baru selawat. Sebelum selawat 1000 kali itu, mohon. Ya Farah, mohon betul-betul. Tentu Farah ada hajat sesuatu kan. Hajat ni, hajat ni, hajat ni, hajat ni. Minta. Dan mohon. Malam, solat yang tinggal. Kedua, selawat banyak. Sebelum selawat tu doa. Ketiga, sebelum tidur, maafkan semua orang insyaAllah. Faham Nadia? So Nadia nak apa? Nanda nak apa? Nak suami yang handsome. Betul? Yang kedua, yang alim. Yang ketiga, yang boleh bimbing ke syurga. 3 je. Dapat insyaAllah. Kalau selepas doa tu 1000 kali selawat. Lepas doa 1000 kali selawat. Kemudian jangan lupa nak duit banyak. Nak berniaga kan, nak duit banyak. Yang tu jangan lupa. Faham? Okey, dah. Saya, Ustaz, Ya. saya duk berniaga popiah. Okey. Tapi tengok ada orang order dulu lah. Baru buat. Yelah, minta doa. Ya Allah, biarlah popiah aku meletup satu Malaysia order. Nampak macam jenaka kan. Tapi minta. Sebab jalan dia, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful. Ala ya'lamu man, bukan ala ya'lamu man, lahu ma fi man zalladzi yashfa'u inda bi'idznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Betul lah. Allah mengetahui depan, masa depan, belakang kita. Jadi masa depan kita tak tahu. Kita nak popiah kita meletup, satu perlis beli. Nampak kelakar kan? Betul Nadia? Nampak kelakar. Tetapi kita minta Allah letupkan. Mula perlis Allah letupkan. Sampai kedah Allah letupkan. So, sampai Nadia ada kilang popiah. Allah bagi. InsyaAllah. Yakin kepada Allah. Okey, Nadia, Farah, yang lain-lain. Sampai sini. InsyaAllah kalau apa-apa hal, esok kita sambung lagi. Okey Nadia, Ustaz nak borak dengan Nadia sehari. Boleh? Boleh. Jangan malu. Okey. Assalamualaikum. Apa dia? Segan lagi cakap dengan Ustaz. Apalah segan? Bukannya saya handsome. Kalau muda handsome boleh nak segan. Saya dengan janggut putih, dengan tua semua, tak ada apa nak segan. Okey Nadia, yang lain-lain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.